Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua dan saya rasa masih belum terlambat jika saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri juga kepada semua yang masih rayakan sebulan. Kepada semua yang mengikuti siaran ini, saya Farhana Halim dan akan bersama anda secara langsung untuk tempoh 45 minit dalam satu sesi bual bicara sorotan genting yang secara langsung daripada FB CSO Platform for Reform. Hadirin sekalian, rakan-rakan, seperti mana yang kita sedia maklum, realiti dunia telah berubah ekoran penularan COVID-19. Dan kini kita mempunyai satu kelaziman baru dan dalam memenuhi kelaziman ini, suara-suara badan NGO, masyarakat madani, organisasi bukan kerajaan seakan-akan pudar. Namun begitu, CSO Platform for Reform terus memperjuangkan agenda reformasi untuk memastikan pihak kerajaan akan senantiasa bertanggungjawab dan ia juga adalah bertujuan untuk menyatukan CSO dan dengan orang ramai melalui siri-siri bual bicara ini yang akan merangkumi topik-topik dari pelbagai sudut. Objektif utama ini adalah untuk mengadakan satu perbincangan atas talian secara berkala mengenai pelbagai isu terkini semasa dan selepas tempoh PKP ini dan bagaimana ia telah memberi kesan kepada kita semua. Bual bicara sorotan genting akan berlangsung pada setiap minggu pada hari Selasa dan Khamis jam 8.30 malam dan kami akan menjemput pada setiap sesi seorang pakar dalam isu dan topik yang akan dibincangkan bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran mereka dengan kita semua. Dan anda semua boleh menghantar sebarang pertanyaan dan soalan di slot komen di FB Live dan kami akan cuba untuk menjawab setiap persoalan dan pertanyaan anda sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian. Malaysia mempunyai satu sistem penjagaan kesihatan yang meluas. Ia melaksanakan sistem penjagaan kesihatan sejagat yang wujud di sepanjang sistem penjagaan kesihatan swasta. Penjagaan kesihatan di Malaysia boleh dibahagikan kepada sektor swasta dan juga sektor awam. Peruntukan sektor awam begitu meluas terutama di kawasan luar bandar. Masyarakat Malaysia meletakkan kepentingan dalam perkembangan dan pembangunan kesihatan Malaysia. 5% daripada bajet pembangunan sektor sosial kerajaan diarahkan ataupun disalurkan kepada penjagaan kesihatan awam. Peningkatan lebih daripada 47% telah pun diberikan berbanding dengan angka sebelumnya dan ini bermakna peningkatan keseluruhan lebih daripada 2 bilion. Dengan penduduk yang semakin meningkat dan semakin berumur, penjagaan kesihatan menjadi satu kepentingan utama negara. Semenjak bulan Februari 2020 tahun ini, penjagaan kesihatan awam mendapat perhatian dan menjadi tumpuan akibat pandemik COVID-19. Kehandalan sistem penjagaan kesihatan awam di Malaysia diuji begitu hebat sekali dalam tempoh singkat ini. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang sistem penjagaan kesihatan awam negara dan bagaimana kita boleh memperkukuhkan lagi sistem kesihatan Malaysia pasca COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita pada hari ini ialah Profesor Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman. Beliau adalah Pro-Naib Chancellor di bahagian penyelidikan di IMU, International Medical University. Sedikit latar belakang mengenai Prof. Prof berkelulusan sebagai Doktor Perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Sarjana Kesihatan Awam daripada Universiti Nasional Singapura, NUS, dan PhD dalam Parasitologi Perubatan dari UKM. Prof juga adalah Fellow di Academy of Medicine sejak 2012 dan juga Fellow Academy of Science Malaysia sejak 2015. Pernah bekerja di Ministry of Health, Deputy Director General of Health, Ministry of Health Chair Technical Working Group on Tobacco and Demand Reductions sejak 2019. Profesor telah mengambil pilihan bersara pada bulan Julai 2017
dari Kementerian Kesihatan Malaysia selepas berkhidmat lebih daripada 32 tahun, termasuk 18 tahun sebagai penyelidik dengan Institut untuk Pendidikan Perubatan Kuala Lumpur. Jawatan terakhir Prof sebelum bersara adalah Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Kesihatan Awam. Minat kajian Prof adalah mengenai penyakit berjangkit dan kesihatan persekitaran, dan Prof terlibat dalam banyak program penghapusan malaria nasional. Prof juga telah berkhidmat dalam pelbagai bidang perundingan WHO. Antara yang lebih baru ialah penugasan sebagai ahli kumpulan penasihat pakar dan persekitaran kepada pengarah wilayah WHO Pasifik Barat. So, Prof, selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama para narasumber ini. Yes. Prof, so kita seperti mana yang saya dah bagi summary ringkasan tadi, topik kita pada malam ini adalah mengenai sistem penjagaan Malaysia, dan ternyata dalam tempoh yang singkat ini daripada bulan Februari, ianya telah diuji dengan begitu kuat sekali, begitu hebat sekali, kerana ini adalah satu keadaan yang di luar jangkaan kita di Malaysia dan juga seluruh rakyat di dunia ini. Kita tidak menjangka akan menghadapi satu keadaan pandemik yang begitu serius, yang sehingga melumpuhkan sistem ekonomi dunia. Tetapi Prof, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam perbincangan kita, saya ingin bertanya soalan pertama saya ni mengenai sistem kita sendiri di Malaysia, kerana kita boleh lihat baru-baru ini Malaysia telah dipuji, kehandalan KKM telah dipuji. Sistem kesihatan awam di Malaysia di sepanjang MCO atau musim corona ini telah dipuji dengan bahawa ia adalah satu sistem yang terbaik di antara yang terbaik di dunia. Prof, adakah pujian itu layak diberikan? Benarkah sistem kesihatan umum di Malaysia cemerlang? Saya percaya saat itu pujian wajar bagi Malaysia dan juga bagi Kementerian Kesihatan khususnya. Ya. Apa yang dimanifestasikan oleh kementerian dan kerajaan dalam menangani wabak COVID ini adalah hasil daripada kesiapsiagaan kerajaan dalam menangani kemungkinan wabak pandemik yang besar seperti ini. Ya. Saya kan ahli pakar penasihat kepada WHO bagi kesiapsiagaan influenza. Ini yang kita cakapkan. Kita beritahu bahawa dunia perlu bersedia untuk menghadapi apa juga kemungkinan. Khususnya selepas berlakunya pandemik SARS pada tahun awal 2000 dahulu. Ya. Jadi itu sebenarnya mengajar kita bahawa manusia akan berhadapan dengan satu situasi pandemik yang besar. Jadi negara kena bersiap sedia. Dan saya mengatakan bahawa kita di Malaysia ni mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang pengurusan penyakit berjangkit. Kita pernah berhadapan dengan isu Nipah. Ya, Nipah. Pada tahun 90-an dahulu. Right? Dan dengan kematian begitu ramai orang akibat daripada jangkitan virus ini. Dan kita, walaupun kita berseorangan ketika itu, tidak ada negara lain yang berhadapan dengan masalah itu, tapi kita berjaya akhirnya mengawal keadaan tersebut dan seterusnya memutuskan terus penurunan penyakit Nipah tersebut. Sehingga hari ini, kita tidak lagi berhadapan dengan masalah Nipah. Sedangkan Nipah sekarang sudah menjadi satu penyakit yang endemik di Asia Selatan. Di negara-negara seperti Bangladesh dan negara di Asia Selatan. Tapi kita telah berjaya menangani masalah tersebut. Kita telah diuji dengan H5N1. Walaupun hanya di dalam kelompok ayam, tapi kita berjaya mengawalnya daripada menjangkiti manusia. Terus merebak dan menjangkiti manusia. Kita juga pernah mengimport MERS-CoV. Di antara jamaah yang pergi ke umrah dari Malaysia, kita punya 2 kes. Kita pernah insiden yang kita mengimport MERS-CoV dan kita mampu mengawalnya sehingga tidak menyebabkan berlaku perebakan dalam negara ini. Jadi banyak
dalam tempoh yang sekian lama, H1N1, H7N9, kita banyak belajar daripada pengalaman-pengalaman seperti ini. Dan kita berusaha untuk mengukuhkan keupayaan, meningkatkan keupayaan negara dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Apa-apa tindakan yang kita buat. Antara yang penting, umpamanya saya boleh bagi contoh, keupayaan membuat diagnosis. Bila kita berhadapan dengan satu penyakit yang baru, keupayaan mengesan dan mengesahkan jangkitan itu dengan cepat itu satu perkara yang sangat penting. Sebab kalau you tak boleh kesan, dia tak boleh diagnose, dia kamu tak tahu pun dia ada. Ya. Betul. Benar. Benar. Jadi dalam kebanyakan kes dalam penyakit-penyakit baru, jangkitan baru ni, kaedah diagnosis yang paling terbaik adalah melalui apa yang dipanggil molecular diagnosis. Iaitu molecular diagnosis. Ya, sama ada melalui, kalau bagi virus, pengesanan unsur-unsur genetik virus itu sendiri, RNA virus itu mengesahkan kehadiran penyakit tersebut. Itu memerlukan keedah bioteknologi, molecular diagnosis. Pada ketika kita berhadapan dengan H1N1, ia satu penyakit yang baru juga pada waktu itu, tahun 1999. Saya ketika itu di IMR mengetuai pusat penyelidikan penyakit-penyakit dan menjadi pusat membuat diagnosis H1N1 pada itu. Kita merasakan keperitan macam mana sukarnya kita terpaksa. Kerana kitalah satu-satunya, IMR pada waktu itu itulah satu-satunya makmal yang boleh membuat molecular diagnosis tersebut. Jadi belajar daripada situ, kita membentangkan sedikit kita mohon pada kerajaan supaya kapasiti makmal molekular ini perlu ditingkatkan seluruh negara. Dari situ kita mengambil inisiatif dan sekarang ini semua hospital-hospital besar di seluruh negeri dan negara kita berkeupayaan untuk melakukan diagnosis molekular. Jadi bila COVID masuk, kita sudah bersedia pada waktu. Tapi nampak kita masih belum juga berkeupayaan pada peringkat awal COVID tersebut kerana bilangan ujian yang boleh kita lakukan pada waktu itu agak terhad. Jadi ini adalah benar-benar cabaran-cabaran yang terpaksa kita tangani. Di samping itu, kita juga memperkukuhkan sistem pengurusan penyakit berjangkit itu sendiri dalam mana kita menyediakan, kita melatih anggota-anggota kita untuk menangani penyakit-penyakit di peringkat pakar-pakar kesihatan awam umpamanya. Walaupun mereka sudah pakar, kita menambahkan lagi keupayaan mereka untuk menyiasat dan mengambil tindakan kawalan ini dengan mewujudkan program latihan khusus, apa yang kita panggilkan Epidemiological Investigation Program, EIP, di Kementerian Kesihatan, di mana kita latih pakar-pakar kita untuk menjadi lebih mahir dalam menangani apa juga keadaan. Dan kita antara beberapa negara yang mempunyai sistem program seperti ini, yang melatih pakar-pakar kita. Dan sehingga saya merasa bangga, pakar-pakar saya pada Kementerian Kesihatan pada waktu itu cukup disenangi oleh WHO. Kita pernah pun sampai menghantar pakar kita turut membantu ketika wabak Ebola pada tahun 2004. Mengeksport kepakaran kita ke luar negara. WHO bila kita menawarkan pakar kita, dia tak banyak soal. Dia terus terima. Malaysia ambil terus. Ya. Jadi ini pada saya ketarafan yang kita, mana sistem kesihatan kita memang cukup kokoh untuk menangani keadaan seperti ini. Tapi cabaran COVID ni jauh lebih besar. Ya. Jadi Prof, boleh saya rumuskan daripada apa yang Prof nyatakan bahawa memang sistem penjagaan kesihatan awam di Malaysia ini adalah sistemnya kukuh ya. Namun tetapi berdasarkan dengan pengalaman yang telah dilalui, daripada wabak-wabak yang pernah dilalui sebelum ini, kita telah bersedia untuk menghadapi satu pandemik, tetapi kehebatan COVID itu sendiri amat mencabar ya. Betul.
Dan Sebab ia keupayaan mungkin di luar jangkaan kita sendiri ataupun di luar Ya. jangkaan pakar-pakar kesihatan sebagaimana hebatnya sistem pandemik ini. Sebab keupayaan virus ini untuk merebak, menular dari seorang ke seorang cukup hebat. Kita tidak menghadapi masalah ini seketika SARS. Ya. Kita tidak menghadapi masalah seperti ini, kehebatan seperti ini seketika menangani MERS-CoV. Tetapi COVID ini memang lain macam. Dia halus ya. Dia memang, virus memang halus. Tapi, Memang semua halus. tapi keupayaan virus ini untuk beradaptasi dalam manusia dan kemudiannya menular pada orang lain cukup hebat. Tidak macam SARS. Di luar jangkaan sesiapa pun ya. Mudah untuk menjangkit. Itu isu dia. Jadi sebab itu, dalam menangani COVID ini, kita tak pernah dalam sejarah negara kita dan negara di dunia sekalipun, kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Macam curfew lah lebih kurang. Walaupun orang kata bukan curfew, tapi curfew lah itu. Lockdown. Kita tidak dibenarkan bergerak ke sini. Ini tak pernah berlaku. Sebab kerana penyakit ini cukup mudah menyebab berjangkit ya. Berjangkit dari seorang-seorang. Kita terpaksa melakukan ini. Sebab itu saja. Sebab ini jangan dedahkan orang yang mempunyai virus kepada orang lain. Jadi ini memberi kesan yang cukup besar. Sebab kalau kita tidak melakukan lockdown ni tadi, lambat melakukan lockdown, dia akan merebak dengan begitu cepat. Sebab itu kita lihat di beberapa negara di Eropah seperti Itali dan mereka menghadapi masalah yang besar. Ya? Jadi sebab itu bila kerajaan memutuskan untuk melakukan MCO atau PKP, itu adalah tujuan dia untuk kita mengekang perbakan itu. Dengan tujuan ada dua matlamat kenapa kita melakukan PKP itu. Mana-mana negara di dunia pun melakukan PKP itu ada dua matlamat. Dia bukan bertujuan untuk memutuskan terus penularan tersebut. Kita tidak boleh membasmi penyakit ini melalui PKP. Ya, mustahil tidak mungkin. Kita hanya penyakit virus seperti ini yang mudah berjangkit ini hanya akan boleh kita cuba untuk putuskan sepenuhnya penularan itu jika kalau kita ada vaksin yang sesuai, efektif untuk mencegah penjangkitan ataupun adanya obat yang berkesan untuk merawat. Sekarang kita tak ada benda. PKP hanya dapat mengurangkan jangkitan tersebut. Supaya dengan tujuan apa kita melakukan PKP supaya kita mengurangkan bilangan kes jangan naik secara mendadak. Untuk apa? Untuk memberi masa pada kita memperkukuhkan lagi sistem kesihatan. Right? Jadi bila kes tu kurang, jadi kita ada masa. Kita ada masa untuk menyiapkan sistem kesihatan kita. Sementara kes belum banyak, orang semua duduk di rumah, kita tingkatkan keupayaan ICU umpamanya. Bilangan katil di ICU dipertingkatkan. Bilangan alat bantuan pernafasan dipertingkatkan. Kita dah berdasarkan pengalaman di China dan sebagainya, berapa jangkaan kes yang akan berlaku. Yeah. Jadi kalau kita ingat di peringkat awal COVID itu, syarikat JP Morgan membuat unjuran. Ya, jika Malaysia tidak melakukan apa-apa, kes akan naik secara mendadak sehingga memuncak kepada paras 6,000 kes dalam satu minggu saja pada pertengahan April. Jadi berdasarkan unjuran ini, kalau kita biarkan penyakit itu merebak seperti itu, dan selepas kes pertama yang dilaporkan pada kita awal Februari tersebut, dalam masa 2 bulan saja, kita akan berhadapan dengan keadaan yang cukup berat. Lebih banyak lagi kadar yang berjangkit. Jadi dengan melakukan PKP, kita telah berjaya merendahkan apa yang dipanggil lengkuk epidemiologi itu tadi. Yeah, flattening the curve. Yes, flattening the curve.
supaya kita ada masa untuk memperkokoh sistem kesihatan kita. Apa yang kita perlu buat? Okey Prof. Selain daripada masalah dari virus ini sendiri, ataupun karakteristik virus ini sendiri, cara berjangkit ya, dia sangat membingungkan ramai pakar kesihatan. Salah satu lagi masalah besar yang dihadapi kita di Malaysia ini, yang dihadapi KKM semasa tempoh awal PKP, ialah masalah kekurangan keperluan dan kelengkapan di hospital di seluruh negara. Masalah ini sebenarnya telah lama kita ketahui ya, sejak awal lagi. Malah laporan audit tahun lalu menunjukkan hospital di negara memerlukan pertambahan pelbagai kelengkapan dan peralatan. Going forward ya Prof, bagaimana pihak kerajaan boleh menghalang perkara ini dari terjadi lagi ya, daripada shortage of supplies ya, dari terjadi lagi. Adakah kita perlu meningkatkan peruntukan belanjawan untuk penjagaan kesihatan? Adakah pelbagai stimulus package seperti mana yang telah diberikan ya baru-baru ini 500 million untuk menangani COVID ini sendiri? Bagaimana Prof? Saya percaya Kementerian Kesihatan tentu sudah mempunyai perancangan mereka bagaimana untuk menangani masalah ini. Saya difahamkan hari ini pun bahagian perkembangan perubatan telah mengeluarkan laporan dan kertas pembangunan bahagian perkembangan perubatan bagaimana mereka akan menangani keadaan ini dan seterusnya mempertingkatkan keupayaan hospital di seluruh negara menghadapi bukan saja COVID tapi apa juga yang kita lepas ini. Sudah tentu kita perlu melihat keadaan ini supaya kita dapat mengambil tindakan yang bersesuaian. Ambil contoh PPE saja. Kita berhadapan dengan satu keadaan yang cukup sukar. Tapi saya tak rasa teknologi untuk mengeluarkan topeng muka bukanlah satu teknologi yang sukar. Yeah. Tapi kita terpaksa bergantung pada sumber luar. Apakah kita perlu berterusan seperti ini? Saya rasa tak patut. Kita kena mengambil ini sebagai antara inisiatif industri-industri yang dianggap sebagai strategic industry untuk keselamatan kesihatan, for health security. Strategic industry for health security. Jadi kita kena lihat. Jadi benda-benda industri-industri yang mempunyai, sekarang kita cukup hebat dari segi sarung tangan, getah. Because kita antara pengeluar rubber tangan yang terbesar di dunia. Di dunia, sebab benar. Kita tidak ada masalah dengan glove. Ya, tapi glove kita tak ada masalah. Dalam keadaan sekarang ini, itu dah mungkin satu sektor ekonomi yang menyumbang besar kepada pendapatan negara. Because seluruh dunia meminta permintaan yang cukup besar. Sampai saya difahamkan produksi gelap terpaksa ditambah untuk dilipat gandakan, benar. Kita lihat tapi malangnya face mask sampai 2-3 minggu kita tak dapat bekalan di kedai. Bagaimana kita nak suruh orang pakai face mask tapi bekalan tak ada. Jadi walaupun kalau tak perlu 3-ply sekalipun lah yang surgical mask tu, yang mask biasa kain pun tak dapat. Tak ada. Tak ada supply. Industri strategik seperti ini kadang kena tengok. Dan saya juga melihat lagi satu industri strategik dari segi health security yang khususnya berkaitan dengan penyakit-penyakit ini adalah keupayaan untuk menghasilkan vaksin sendiri. Vaksin. Kalau penyakit macam ni, vaksin sajalah satu-satunya benda yang dapat melindungi kita. Okey Prof, kita ada beberapa soalan daripada penonton kita ya. Saya akan cuba ambil beberapa soalan di sini untuk diajukan kepada Prof. Okey, soalan pertama. Apakah kemungkinan COVID-19 ini berlarutan lebih lama daripada penyakit virus lain seperti H1N1 dan melemahkan sistem kesihatan kita kerana memerlukan respon yang begitu intensif? Saya boleh katakan, dan ini juga pakar-pakar seluruh dunia mengatakan bahawa COVID akan terus bersama kita sehinggalah kita mempunyai obat yang berkesan untuk merawat membunuh virus dan mempunyai vaksin yang berkesan untuk mencegah. Maknanya selagi kita tidak ada vaksin, selagi kita tidak ada obat untuk merawat, selagi itulah kita perlu belajar hidup
perlu belajar hidup bersama COVID. Jadi sistem kesihatan kita terpaksa bersedia dengan keadaan seperti ini. Dan rakyat Malaysia juga secara keseluruhan kena bersedia bersama-sama memain tanggungjawab untuk mencegah penyakit ini. Kita tahu macam mana penyakit ini menular. Melalui droplets. Apa maksud droplet tu? Adalah bola yang halus, yang kecil, yang dikeluarkan bila seseorang tu bercakap, batuk atau bersih, di mana di dalam bola halus itu adalah virus. Jadi bila seseorang bercakap atau batuk dan sesiapa yang hampir dengan dia mudah dapat jangkitan tersebut. Sebab itu asas pertama dalam kawalan COVID, penjarakan sosial. Kita disuruh menjarakkan. Yes. Sebab nak mengelakkan, sebab bila orang bercakap dengan kita pun risiko untuk menyebarkan virus itu ada. Ya. Dan keduanya, kita juga digalakkan memakai topeng muka. Ya. Sebab dengan cara itu pun kita akan dapat mengurangkan risiko penularan penyakit itu. Jadi kalau masyarakat Malaysia mengamalkan kaedah-kaedah ini secara konsisten, insya-Allah kita boleh menanganinya. Tapi kita tak boleh hapus dia completely. Tak mungkin. It would still be there, right? Tidak lagi lah. Kita tak jumpa vaksin dan sebagainya. Dia akan tetap ada dalam masyarakat kita. Mana kita kena belajar. Cuma kan kalau selepas rakyat tu dah berusaha bersama-sama membantu mengamalkan cara hidup yang boleh mengurangkan risiko jangkitan, sistem kesihatan kita pula kena responsif. Ya. Makna bila kata responsif, bila ada satu kes saja yang dilaporkan positif, tindakan siasatan dan pengesanan tu akan jadi mesti agresif dan lengkap, cekap, berkesan dan efektif. Itu penting. Maknanya kalau kita lambat bertindak, Kementerian Kesihatan lambat bertindak untuk menyiasat dan mengesan dan mengasingkan orang yang dijangkiti, itu akan menimbulkan masalah. Sebab itu, dua elemen itu perlu kelak. Rakyat yang memberi kerjasama dan mengambil tanggungjawab sosial untuk memastikan penularan jangkitan itu dapat dikawal. Kerajaan juga perlu menyediakan sistem kesihatan yang responsif, cepat dan berkesan. Okey, Prof ada menyebut tadi mengenai satu agresif mode of testing, ya. Ada beberapa negara yang telah diiktiraf komuniti dunia sebagai negara-negara yang baik ataupun hebat dalam menangani dan membendung pandemik COVID-19 ini, seperti South Korea, negara jiran kita sendiri, Thailand, Vietnam, ya, khususnya Jerman, Kanada, Hong Kong. Namun rakyat Malaysia rakyat mereka tidak diletakkan di bawah perintah kawalan yang ketat seperti di Malaysia. Mengapa kerajaan tidak mengikut teladan negara-negara ini? Kerana mereka dilihat mampu mengurangkan bebanan ekonomi rakyat di samping menangani masalah pandemik COVID-19. Kenapa kerajaan kita tidak buat mass testing, Prof? Okey, mass testing. Even di Vietnam pun tak buat mass testing. Okay. Di Taiwan pun tidak melakukan mass testing. Dan kalau diperhatikan, setiap negara itu mempunyai strategi dia masing-masing. Berlainannya. Bersesuaian dengan sistem dan cara mereka mengtabir dan menguruskan sistem tersebut. Alright. Lebih-lebih lagi dalam peringkat awal COVID dulu, kita tak banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda yang kita tak tahu. Ia menjadi misteri, ya. Right. Jadi keupayaan sesebuah negara itu berbeza-beza antara satu sama lain. Alright. Tapi walaupun umpamanya contoh you kata Vietnam tak melakukan lockdown. Betul. Tapi mereka melakukan contact tracing yang agresif. Agresif. Ya. Dan mereka mempunyai keupayaan itu sebab mereka mempunyai ramai tenaga kerja. Dan mereka adalah sebuah negara komunis yang boleh mengarahkan gerakan sosial di kalangan masyarakat untuk membantu mereka. Kita tak ada keupayaan itu. Okey.
Jadi kita kena lihat, even sosiopolitik pun mempengaruhi macam mana. Jadi pentadbiran negara itu sendiri kadang-kadang mempengaruhi cara mana sesuatu perkara itu dapat ditangani. Bolehkah saya katakan ia seperti kita mengukur baju di badan sendiri. So kita kena tengok keupayaan kita terlebih dahulu. Kita kena lihat apa keupayaan kita, apa kebolehan kita, dan kita merasakan bahawa langkah PKP itu adalah yang terbaik untuk kita pada waktu itu. Tapi sekarang kita kena fikir betul-betul berapa lama lagi kita nak berkurung seperti ini. Berapa lama lagi sebab bila kita melaksanakan PKP yang berpanjangan, kesan negatif pada ekonomi itu cukup besar. Cukup besar. Jadi saya rasa kerajaan tak mampu untuk menghadapan dengan keadaan seperti ini. Sebab itu kita kena melaksanakan exit strategi yang lebih berkesan, efektif, dan paling penting pada saya mesti berasaskan kepada pengetahuan dan sains. Kita bukan saja buat just semata-mata nak cuba nak kekang baris. Jadi kita mesti ada asas dia kenapa kita melakukan satu benda. Jadi kalau penjarakan sosial itu boleh dilaksanakan dengan berkesan, kita buat. Tapi kalau penjarakan sosial itu tak boleh nak dilakukan secara berkesan, wajibkan, pastikan setiap orang memakai topi muka bila mereka berada di luar dalam masyarakat. Dan pastikan mereka menjalankan tanggungjawab sosial. Maknanya kalau mereka mengalami masalah tidak sihat, janganlah pergi bekerja ataupun ke tempat-tempat awam, pergi membeli belah dan sebagainya. Katakanlah nanti kita buka balik masjid dan tempat-tempat ibadah. Kalau kamu dah demam, batuk, janganlah pergi bersolat di masjid dan pergi ke kerja. Ini pada saya adalah disiplin. Ini adalah pada saya tanggungjawab kita sebagai masyarakat melindungi orang lain. Kalau kita boleh kawal, menunjukkan disiplin yang tinggi seperti ini, insya-Allah saya rasa kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Benar. Ia tidak terpulang kepada pihak kerajaan saja. Jika pihak kerajaan mampu mengadakan satu sistem yang paling hebat di dunia sekalipun, tetapi jika kita sebagai orang di Malaysia, rakyat di Malaysia tidak mampu menjalankan tanggungjawab sosial kita dengan baik, it defeats the purpose as well, ya Prof? Kerana ia memerlukan kerjasama daripada pihak seluruh Malaysia, semua orang di Malaysia perlu bekerjasama dan berganding bahu untuk melawan wabak COVID-19 ini, ya. Okey, Prof. Dalam keadaan itu pun, saya mengharapkan kerajaan juga mengambil membuat keputusan yang bijaksana berasaskan kepada bukti dan kefahaman kita tentang masalah penularan COVID ini. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah banyak tempat di negara kita ni tak pernah berhadapan dengan masalah COVID. Saya boleh sampai hari ini. Banyak tempat, ya? Banyak tempat. Saya kata lebih daripada 70% kawasan di negara kita ni tak pernah pun berhadapan dengan masalah COVID. Betul? Betul. Kawasan-kawasan ini perlu terus dipertahankan seperti itu. Tapi kawasan-kawasan ini juga perlu diberikan kebebasan untuk melaksanakan aktiviti yang merangsang ekonomi negara. Okey, Prof. Kawalan yang ketat tentang pergerakan dan sebagainya harus ditumpukan pada kawasan yang betul-betul hot area, hot spot. Di mana hot spot? Di Lembah Kelang. Di kawasan bandar-bandar yang besar. Di luar kawasan pada itu, masalah COVID bukan satu masalah yang besar. Saya percaya mesti ada kaedah yang boleh kita laksanakan untuk memastikan bahawa aktiviti di luar kawasan-kawasan ini boleh diberikan kebebasan untuk meneruskan. Kelonggaran diberikannya. Untuk melaksanakan aktiviti ekonomi. Okey, Prof. Kita ada banyak soalan daripada penonton hari ini.
Okey, saya ambil beberapa soalan lagi. Apa yang boleh kita lakukan untuk memperkukuhkan lagi sistem penjagaan kesihatan untuk mengurangkan kesusahan yang dihadapi oleh frontliners sekiranya kita menghadapi pandemik seperti ini di masa hadapan? Mungkin tadi Prof telah mengulas ya sedikit sebanyak berkenaan dengan perkara ini. Kesiapsiagaan pihak kerajaan untuk menghadapi satu pandemik yang mungkin terjadi di masa hadapan ya, moving forward, apa yang patut pihak KKM dan pihak kerajaan buat, lakukan, sistem apa yang perlu dirombak untuk memastikan kita lebih bersedia. Dalam apa juga sistem kesihatan, program pencegahan, promosi kesihatan dan perkhidmatan perubatan primer perlu diberi tumpuan yang khusus. Ya. Sebab mereka itu di barisan hadapan. Yang duduk di hospital tu, yang bekerja yang di hospital tu adalah mereka yang menerima beban jika yang depan ni gagal. Kalau program kawalan dan pencegahan tu gagal, orang kesakit dan demam. Orang ni akan pergi ke klinik-klinik kesihatan, ke klinik-klinik swasta. Ini yang dimaksudkan dengan primary care. Jadi sistem primary care ni mesti diperkukuhkan supaya mereka mampu menjalankan aktiviti supaya mereka yang bermasalah tidak perlu sampai masuk hospital. Jadi sistem perkhidmatan primer itu perlu diperkemaskan. Diperkemaskan ya. Jadi kita ada masalah di sini. Tadi Farhana pada awal menyebut kita ada dua sistem kesihatan di negara kita. Ya. Kesihatan awam, perkhidmatan awam dan swasta. Tapi integrasi di antara dua sistem ini tidak berlaku. Benar. Kalau kita lihat di bandar-bandar utama, doktor ramai di klinik swasta. Dia ada kajian yang telah dijalankan. Doktor swasta jauh lebih ramai berbanding dengan doktor yang ada di klinik kesihatan awam. Di klinik kesihatan awam. Tetapi beban klinik-klinik kesihatan awam jauh lebih besar daripada klinik swasta. 60% daripada beban pesakit luar pergi ke klinik kesihatan awam. Klinik awam yang mempunyai bilangan doktor lebih kecil berbanding dengan swasta. Dan sudah tidak ada keimbangan di situ. Kamu sistem kesihatan kita tidak mempunyai ada sistem yang dapat mengintegrasikan kedua-dua elemen. Benar. Jadi kalau kita bercakap masa akan datang, ini antara benda yang perlu dilihatlah. Ya, integrasi antara sistem. Sebenarnya saya pun ada soalan untuk Prof berkenaan dengan integrasi lah. Kita cakap berkenaan dengan penjagaan perubatan swasta dan awam, kerana apa yang kita lihat di Spain dengan Italy, walaupun kadar jangkitan mereka lebih tinggi, tetapi semasa jangkitan itu memuncak di negara-negara ini, hospital-hospital swasta juga telah menghulurkan bantuan dan menjalankan tanggungjawab sosial mereka. Namun ini tidak dilihat di Malaysia ya. Kebanyakan hospital swasta di Malaysia seakan-akan menyepi di sepanjang tempoh kemuncak COVID ini. Jadi apa yang Prof cadangkan tadi ya, satu sistem integrasi ini untuk memastikan keadaan ini boleh diubah ya. Ada possibility ya Prof untuk kita buat perkara ini going forward. Untuk mengubah itu, untuk melakukan integrasi ini, kita kena melakukan reformasi sistem pembiayaan kesihatan negara. The health financing itu kena direform. Sekarang masalah kita sebab kita tidak ada tak ada sistem pembiayaan tunggal. Kita ada sistem yang berasingan, yang dibiayai oleh kerajaan dan dibiayai oleh swasta. Jadi selagi kita tidak mempunyai satu sistem keuangan kesihatan yang universal, yang satu, ya, menguruskan semua, selagi itulah masalah ni akan terus wujud. Akan terus berlarutan ya. Hospital swasta dia mempunyai agenda dia sendiri, maknanya dia ada keutamaan dia sendiri.
Ya. Jadi pada dia mungkin penyakit ni bukan keutamaan. Jadi bila berlaku COVID, mereka tidak sewenang-wenangnya menawarkan perkhidmatan mereka sebab mereka mungkin tidak ada kepakaran, tidak ada capacity untuk membantu. Mungkin mereka tak nak bantu, tapi memanglah sistem perkhidmatan mereka itu sedemikian rupa tidak berupaya untuk menangin itu. Jadi ini yang perlu. Bila kita cakap pasal integrasi perkhidmatan kesihatan, kita kena melihat kepada isu pembiayaan kesihatan itu sendiri. Itu yang perlu diselesaikan. Jadi kita memerlukan satu reformasi yang besar lah. Kalau kita bercakap untuk bagaimana kita nak memperbaiki sistem kesihatan negara kita ini. Okey. Prof, mungkin kita ambil satu lagi soalan daripada netizen kita sebelum kita tutup sesi pada malam ini kerana kita pun dah sampai ke hujung ya. Bagaimana kita dapat memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan pencegahan kita? Adakah anda fikir kita harus melabur lebih banyak ke dalam perkara ini? Moving forward, berdasarkan pengalaman pihak kerajaan dan pihak KKM sendiri dan rakyat Malaysia sendiri daripada COVID-19 ini, di manakah pelaburan yang patut diberi keberatan? Where? Moving forward, di manakah kepentingan itu perlu diletakkan, Prof? Dia harus, macam saya sebut tadi, keutamaan itu harus diberikan kepada aktiviti pencegahan, promosi dan kesihatan primer. Sekarang ini ratusan daripada bajet Kementerian Kesihatan itu kepada program kesihatan awam adalah cukup kecil. Daripada 22 bilion peruntukan setahun itu, sekitar hanya 2 ke 3 bilion sahaja diperuntukkan untuk kesihatan awam. Sedangkan sekiranya kesihatan awam gagal, hospital tak boleh nak tanggung apa masalah. Bukan saja penyakit COVID, bukan saja penyakit berjangkit, tapi juga penyakit NCD sekarang. Umpamanya diabetes. Kita statistik yang baru ni menunjukkan bahawa berlaku peningkatan yang cukup membimbangkan dari segi diabetes. Double daripada 5 tahun lepas. Bertambah, bertambah dengan banyak sekali. Daripada 15% hingga 18%. Diabetes adalah penyakit kronik. Memerlukan rawatan yang efektif di peringkat primer, di luar hospital. Supaya mereka ni tidak mengalami komplikasi dan terpaksa dirawat di hospital. Kalau sistem kesihatan primer ni gagal, maknanya banyak kes-kes komplikasi terpaksa pergi ke hospital. Ini akan membebankan hospital. Jadi investment sepatutnya pada peringkat primer ni. Dan lebih awal lagi, masyarakat Malaysia ni perlu dicegah daripada mengalami masalah diabetes. Dan ini memerlukan aktiviti promosi kesihatan yang intensif. Program-program campaign ya. Campaign tu perlu kita kena investment ni. Kenapa masyarakat Malaysia ni masih lagi tak berubah? Kenapa kita masih lagi suka makan di luar? Masih lagi tak nak exercise? Masih lagi terasa. Jadi ini yang kita perlu invest. Ini perlu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi kuantum, saya pernah mengatakan di Kementerian Kesihatan, kalau kita boleh tangguh banner satu hospital sahaja di dalam satu rancangan Malaysia, tangguhlah satu banner dan kita labur dalam membina lebih banyak klinik-klinik kesihatan yang kecil, akan memberi kesan yang cukup besar. Saya kata kalau kita invest dalam aktiviti promosi dan pencegahan ini, belanja ini tidak sebesar apa yang kita belanjakan untuk merawat kes-kes yang complicated di hospital-hospital tersebut. Jauh lebih kecil. Tapi impact ni lebih besar. Jadi yang ini satu perubahan paradigm mana perlu berlaku dalam kita pada saya even di Kementerian Kesihatan sendiri. Kita telah berusaha untuk kali ini tapi masih belum nampak kejayaan yang cemerlang.
dalam aspek ini. Saya ambil satu contoh lah, program COSPEN. COSPEN iaitu satu program yang untuk memperkasakan masyarakat dalam menangani masalah NCD. Di mana kita melantik sukarelawan, melatih mereka dan mereka menjalankan saringan di dalam masyarakat dan mengajar masyarakat tentang isu-isu NCD ini. Tapi kita tidak mempunyai peruntukan khusus. Beberapa tahun sebelum saya bersara dulu, kita telah membentangkan dalam bajet meminta supaya diberi peruntukan khusus. Tapi kita masih gagal. Sebab keperluan di hospital itu seolah-olah manfaat lebih mendesak. Tapi inilah kepada saya, perlu ada perubahan dalam melihat bagaimana kita melaburkan atau sumber kita dalam program-program di Kementerian Kesihatan itu sendiri. Jadi moving forward, Prof, banyak lagi isu yang kita perlu ataupun pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan perlu perincikan untuk kita lebih bersedia menghadapi kemungkinan satu lagi pandemik di masa hadapan, ya. Dengan masyarakat dunia semakin maju ke hadapan, semakin banyak isu-isu timbul daripada isu kesihatan ini sendiri. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, sudah semestinya kita mungkin berasa selamat dengan adanya satu sistem yang reliable, bagi saya lah yang kita rasa reliable, dan walaupun begitu sistem itu masih boleh diperbaiki, ya, masih banyak boleh diperbaiki sendiri. So dengan itu kita telah pun sampai ke akhir rancangan. Masih banyak lagi sebenarnya soalan yang saya ada dan soalan yang ada daripada pihak penonton yang ingin dikemukakan. Tetapi kita hanya ada sehingga setakat ini sajalah kita sesi kita pada hari ini. Namun kami berharap perbincangan ini, ya, dapat memberi manfaat kepada semua dan agar kita dapat memahami realiti masalah yang dihadapi ini dengan baik, ya. Kami juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami pada malam ini untuk sesi bual bicara sorotan genting. Saya juga ingin mengambil peluang untuk memohon maaf sekiranya terdapat tersilap kata atau terkasar bahasa dan sekiranya terdapat sebarang kesilapan teknikal di sepanjang sesi ini. Minggu hadapan kita akan bersiaran seperti biasa pada hari Selasa dan hari Khamis jam 8.30 malam. Dan topik kita adalah COVID-19, ke mana semua murid menghilang? Isu pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum saya tamatkan siaran, izinkan saya akhiri sesi ini dengan kata-kata ini. Manusia bangga makhluk terhebat di alam semesta. Namun kelawar kerdil lumpuhkan dunia sekelip mata. Saat merawat perlulah buta, tidak lihat bangsa dan juga agama. Agar semua adil, semua saksama. Penjagaan kesihatan perlu bersama, harus dijaga semua bersama. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih sekali lagi Prof dan kepada semua yang menonton pada malam ini. Assalamualaikum. Good night everyone. Waalaikumsalam.